Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh dengar, minta komen boleh dengar dan minta share supaya ramai dapat manfaat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar ke suara? Bismillahirrahmanirrahim. Al-yaqinu bima akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تصديق خزيمة بن ثابت رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في خصومته مع الأعرابي. أخرج ابن سعد عن عمارة بن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن عمه رضي الله عنهم وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من رجل من الأعراب فاستتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعطيه ثمنه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يلقون الأعرابي يساومونه الفرس ولا يشعرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما زاده نادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس فبتعه وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع قول الأعرابي حتى أتاه الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألست قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي لا والله ما بعتكه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأعرابي وهما يتراجعان فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا يشهد أني بعتك. فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي ويلك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول إلا حقا حتى جاء خزيمة بن ثابت فاستمع تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتراجع الأعرابي فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. فقال خزيمة أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خزيمة بن ثابت فقال بما تشهد؟ فقال بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين. InsyaAllah ini kita baca berkenaan dengan keyakinan para sahabat dengan berita yang disampaikan oleh Nabi SAW melebihi apa yang mereka lihat dengan mata mereka sendiri ataupun apa yang mereka fikir sendiri. Mereka lebih yakin dengan sabda Nabi SAW, iaitu tasdik mereka, iman mereka melebihi musyahadah yang mereka lihat tu. Sebab kalau dah lihat, iman Allah tak terima dah kan. Bila kita orang dah masuk syurga nanti dia kata ya Allah Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami dah lihat dah semua, tak ada guna dah. Sebelum lihat kita yakin dengan khabar yang diberikan oleh Nabi SAW, dan sahabat telah berjaya membuktikan perkara itu yang seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la yu'minu ahadukum hatta sehingga mana dia tidak hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, ataupun selagi mana dia tidak meyakini ada setiap sabdaan aku, dia tidak menyayangi aku melebihi ahli keluarganya sendiri. Di kisah yang saya bacakan tadi berkenaan dengan Khuzaimah bin Thabit, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tasdik dia tu, dia membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga apa yang Nabi akhirnya Nabi berikan kepada dia dan apa yang berlaku.
Ada satu hari Nabi SAW dalam perjalanan, dan Nabi telah beli seekor kuda daripada seorang Arabi, orang kampung. Dan Nabi kata kepada, ikutlah aku sampai ke Madinah, nanti ke rumah aku akan bayaran untuk kuda tersebut. Maka kerana jalan Nabi ini berjalan agak laju berbanding dengan orang lain. Perjalanan Nabi ni, gaya Nabi jalan laju, maka dia ketinggalan di belakang sikit, tapi kuda di tangannya, sebab Nabi dah beli, cuma Nabi nak serahkan wang di Madinah nanti, di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam nantilah. Bila orang Arabi, orang kampung tu ketinggalan di belakang, orang tak tahu kata dia dah jual kuda tersebut ataupun tidak, tapi kuda tu begitu menarik perhatian orang ramai, maka orang ramai mula tanya nak beli, tapi dia diam sebab dia tahu Nabi dah beli. Tetapi akhirnya ada seorang itu, dia zada ba'dhum al-arabi fi saw, ada seorang tu dia letak harga yang lebih tinggi daripada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beli. Maka orang Arabi ni pun dah goyang. Maka dia panggil Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, dia kata, wahai Muhammad, nak beli, kalau tidak aku nak jual kepada orang lain. Maka Nabi berhenti, Nabi pergi kepada dia, Nabi kata, bukankah aku dah beli daripada kamu? Dia kata, tak ada. Dia kata, aku belum jual kepada kamu, kamu belum beli daripada aku. Kalau nak beli, kalau tidak ada orang offer dengan harga yang lebih tinggi. Sedangkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabi'u ala bai' ahadikum, lebih kurang mafhum hadis tu, itu kamu tak boleh membeli sesuatu yang telah dibeli oleh saudara kamu. Salah. Ada orang dah beli, kita beli dengan harga yang lebih mahal. Kita kata, kenapa jual kat dia? Juallah kepada aku. Maka tak, Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan. Tak boleh jual. Bila kita dah jual dengan seorang tu, tak boleh batalkan, kecuali orang itu sendiri yang batalkanlah, yang nak beli itu. Hanya saja kerana orang yang kedua ni meletak bayaran yang lebih tinggi. Maka dia pun kata kepada Rasulullah, kalau aku dah jual, kata, bawalah saksi. Ketika itu orang yang lalu lalang di situ, itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan orang mukmin. Mereka yang lalu tu ada yang kata, apalah engkau buat begini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya engkau tak percaya dengan Rasulullah. Sedangkan itu Rasulullah lam yakun liyaqula illa haqqa, Nabi tak pernah bohong. Dia kata, itu saja mereka kata. Tapi orang Arabi ni kata, orang kampung ni kata, tak ada. Dia kata, bawa saksi dulu. Kalau tak ada saksi, maka aku tak terima. Kata. Kalau saksi ada, bawalah. Kata, mana saksi? Kata, aku dah jual kepada engkau dengan harga sekian-sekian. Ketika itu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama Khuzaimah bin Thabit ni, dia lalu di situ. Dia pun dengar perbalahan kedua-dua antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan orang Arabi ni, orang kampung ni dengan Rasulullah. Maka dia kata, ana asyhadu annaka qad bay'atahu. Dia kata, aku bersaksi yang kau telah jualkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuda tersebut. Orang Arabi ni tak boleh buat apalah sebab dah ada saksi. Dia yang kata bawa saksi. Orang saksi ni kata, aku bersaksi sekarang ni. Aku bersaksi engkau dah jual kepada Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat kepada Khuzaimah bin Thabit, dan Nabi kata, bima tashhad, bagaimana kamu bersaksi? Adakah maksudnya kamu ada ke masa tu? Kata, tidak ya Rasulullah, bitasdiqika, hanya kerana iman aku dengan kau, hanya kerana iman aku dengan Rasulullah, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata apa kepada dia? Daripada hari ini syahadah Khuzaimah seorang sama dengan dua orang. Anugerah kepada dia. Dan perkara itu akan berlaku di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an. Bila berlaku peperangan Yamamah, di mana ramai hafiz Al-Quran syahid, ribuan yang telah hafal Al-Quran syahid. Maka di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pergi jumpa Abu Bakar Siddiq, kata, kita kena kumpulkan mushaf dalam satu mushaf, Quran dalam satu mushaf. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu setuju, dan dia telah lantik siapa? Dia telah lantik Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Untuk mengetuai kumpulan yang untuk mengumpul Al-Quran tu. Maka Zaid bin Thabit ketika itu dia kata, baiklah, saya akan terima semua tulisan Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tulis di atas kulit unta, di atas kulit lembu, di atas batu, kan, di atas kain dan pelbagai tempat mereka tulis. Dia kata, saya hanya akan terima jika dibawa oleh satu orang dan disaksikan oleh seorang lain, ataupun dibawa oleh dua orang hayat tu. Walaupun dia pun Zaid bin Thabit seorang hafiz Al-Quran, sebab itulah diberikan tugas kepada Zaid bin Thabit.
Ketika itu ayat terakhir daripada surah Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ayat ini dibawa oleh Khuzaimah seorang saja, Zaid terus terima. Sahabat lain kata, mana adil, kata orang lain semua kau minta daripada 2 orang ataupun minta seorang lagi saksi, tapi daripada daripada Khuzaimah bin Thabit kau terima terus. Maka apa dia kata, apa Zaid kata, bin Thabit kata, lupa kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bahawa saksi Khuzaimah seorang sama dengan 2 orang. Kalau aku tidak membenarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna iman aku pun tidak sempurna. Bayangkan tengok, iman Khuzaimah sempurna dengan dia membenarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam jual beli itu yang dia pun tak ada. Dan iman Zaid bin Thabit pula sempurna tengok kerana dia membenarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Sedangkan dia bawa ayat Quran, benda yang berat, tapi dia kata terus terima. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dah kata bahawa syahadah Khuzaimah syahadat rajulain, bahawa saksi yang Khuzaimah, saksi Khuzaimah seorang sama dengan 2 orang saksi. Ya, anugerah yang dia dapat ini pun kerana apa? Kerana keyakinan dia, tasdik dia, hati dia membenarkan ataupun dia saksi dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu iqrar bil lisan ni dalam definisi iman, kalau kita membenarkan, kita berikrar dengan lidah tapi tak ada tasdiqum bil qalb, bila tak membenarkan dengan hati, maksudnya tidak sempurna lagi. Hari ini kita cakap macam-macam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adakah hati kita membenarkan perkara itu? Itu kita akan lihat daripada perbuatan kita lah, action kita, reaction kita kan. Itu yang kita nak tengok. Kalau kita cakap saja kan, tapi hati kita tidak membenarkan, maka akan terlihat daripada reaksi kita ataupun dalam perbuatan kita, perkara itu akan terlihat. Sahabat buktikan perkara itu kerana mereka benar-benar yakin. Seterusnya dalam ni adalah berkenaan dengan tasdik Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, daripada berkenaan dengan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Isra dan Mi'raj. Kisah yang masyhur yang kita semua tahu kan, bila pagi hari itu berita tersebar, orang datang jumpa Abu Bakar, dia tengok kawan kau, dia kata malam tadi daripada Haram dia pergi Baitul Maqdis, pergi Syam tu, Quds, daripada situ dia pergi Mi'raj pula, pergi jumpa Allah, dan dia balik dalam malam yang sama. Maka Abu Bakar kata, kalau yang kata itu Muhammad, dia kata aku membenarkan, kerana bahkan aku membenarkan lebih daripada itu khabar-khabar yang dibawa daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya ringkaskan kerana kisah ni kita semua selalu dengar dan kita berulang kali dengar. Kan dia kata apa? Inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dhalik. Aku membenarkan walaupun berkenaan dengan perkara yang lebih tinggi, lebih jauh daripada itu sekali, iaitu usaddiquhu fi khabri samai, iaitu aku membenarkan setiap berita yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa daripada langit. Tuan, kalaulah kita nak tengok dulu baru kita nak percaya kan, maka macam mana iman kita tak akan diterima di akhirat nanti. Kalau ya Allah saya dah tengok, sekarang dah tengok tak ada apalah, challenge dia kita tak tengok lagi pun kita beriman juga dengan setiap firman Allah setiap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi cerita berkenaan dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu membenarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kemusnahan, kebinasaan umat ini. Minta tolong share supaya ramai dapat manfaat insya-Allah. Kata tiba-tiba dalam zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu belalang berkurangan, maksudnya tak nampak al-jarad. Maka ada orang, dia tanya kepada orang ramai dan orang ramai tak tahu. Maka dia hantar, dia kata pergi ke selatan dan ke utara, ada sampai jemaah dihantar ke Syam, dan satu lagi dihantar ke Syam dan ke Iraq. Dia kata, ada kamu nampak tak? Dia kata, sebab saya tak nampak belalang dah berkurangan. Tapi bila ada seorang penunggang datang balik daripada Yaman, dia telah bawa tanah ataupun segenggam daripada tengah azan
belalang ni, maka dia letak depan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi bila Umar radhiyallahu anhu nampak, maka Umar radhiyallahu anhu telah bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata, aku bersaksi, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah ciptakan 1000 makhluknya, daripadanya 600 di lautan, 400 di tanah, di atas tanah. Dan pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala akan ataupun yang akan musnah daripada makhluk-makhluk Allah adalah belalang. Dan bila dia mula musnah, maka begitulah semua satu persatu akan mula musnah, sehinggalah akan terhapus semua apa saja yang ada di atas muka bumi ini. Kadang apa dia yakin dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tanya logiknya apa, jom kita kaji dulu, kan? Kenapa jom kita kaji dulu? Nabi sallallahu alaihi wasallam dah bersabda. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar. Satu lagi kisah berkenaan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Satu hari ini saya terjemah terus. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sakit di Yambuk. Yambuk ni satu tempat antara Madinah dengan Mekah lah lebih kurang. Maka Yambuk, ada seorang daripada Ansari ni, Abu Fudalah, dia pergi menziarahi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka dia kata, kenapa duduk sini? Kata, baliklah ke Madinah. Jadi bila kalau apa-apa terjadi, kamu meninggal dunia, adalah ramai orang nak bersama dengan kamu untuk apa? Untuk susunkan, kan, untuk jenazah dan sebagainya. Maka Ali radhiyallahu anhu kata, aku tak akan mati macam ni. Dengan sakit dia, aku tak akan mati. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dah kata aku akan mati ketika itu aku menjadi pemerintah, dan aku akan mati bila mana kepala aku ditikam sehingga, ataupun dahi aku diserang, ditikam, dan darah daripada dahi aku ni mewarnai janggut aku. Janggut aku akan menjadi merah dengan warna dahi aku, barulah aku akan mati. Ini dia menunjukkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Sayyidina Ali sakit, maka dia katakan, Rasulullah, ya Rasulullah, nampaknya dah sampai masa untuk saya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah sampai masa saya nak meninggal dunia. Maka Nabi kata, tak. Dia kata, kamu tak akan mati selagi mana janggut kamu tak diwarnai dengan darah daripada dahi kamu ataupun kepala kamu. Dia merujuk kepada itu. Begitu dia yakin. Dia kata, tak akan bunyi. Sebab tu dia kata, tak akan berlaku. Saya tak akan mati pun kat Yambuk ni. Maka satu hari dia buat persiapan di zaman pemerintahan dia untuk pergi ke Iraq. Orang tanya dia nak pergi mana. Abdullah bin Salam tanya dia. Dia kata dia nak pergi Iraq. Maka kata, jangan pergi sana. Dia kata, ada orang akan serang kamu dengan pedang di sana, kan? Maka Ali kata, wa aimullah. Dia kata, demi Allah. Dia kata, inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bahawa aku akan pergi ke sana, akan ada orang serang kepala aku, dan aku akan syahid dengan serangan dia itu. Laqad wa aimullahi laqad sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qablahu yaqul. Benar, dia kata. Walaupun dia tahu dia pergi. Sebab apa? Dah memang itu takdir dia di sana. Kalau kita kata, oh, buat apa saya pergi, Nabi dah bagi tahu dah. Tapi benda tu dah memang akan berlaku, sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berlaku. Husain radhiyallahu anhu pun tahu, kata dia akan syahid di Karbala. Bukan dia tak tahu. Sebab tu seorang demi seorang sahabat, masa dia nak pergi daripada Mekah ke Karbala, ke Kufah, semua halang dia. Tapi dia pergi juga, sedangkan Nabi dah bagi tahu dah. Satu hari di rumah Ummi Salamah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Ummi Salamah, kata, hari ini ada tetamu khas datang, jangan bagi orang datang. Tapi ketika itu, iaitu malaikat Jibril lah, ketika itu Husain radhiyallahu anhu datang juga. Dia menangis. Ummi Salamah kata, kalau aku tak lepas dia masuk, nanti dia bising, jadi suara dia akan mengganggu perbualan Nabi dengan malaikat. Bila Husain radhiyallahu anhu masuk, Rasulullah peluk dia dan menangis terisak-isak. Ummi Salamah kata, kenapa ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah kata, baru tadi Jibril datang dan dia telah bawa seorang lagi malaikat yang telah bawa segenggam tanah daripada Karbala, dan dia beritahu kepada aku bahawa cucuku ini akan dibunuh oleh orang sana, dan darah dia akan ditumpahkan di sana. Nabi tahu, dan Nabi dah bagi tahu mereka pergi juga. Kenapa? Mereka tak lari daripada kematian. Walaupun kita katakan ini bukan bunuh diri, mereka tahu bahawa apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu itu adalah kebenaran, pasti akan berlaku. Benda tu tak ada siapa pun boleh lari daripada itu. Jadi kita nak lari mana daripada apa perkara yang telah ditetapkan, kan, takdir Allah untuk kita. Bahkan sepatutnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bila orang mula
bila orang lain, orang-orang mula mengawal rumah dia, takut dibunuh oleh Ibni Muljam tu. Allahu Akbar. Masa tu dia kata kepada orang ramai, dia kata, korang kenapa kepung saya? Dia kata takut Ibni Muljam ni, dia kata kami dah mula syak, kata takut Ibni Muljam ni dia akan serang kamu. Ali radhiyallahu anhu kata, kamu nak selamatkan aku daripada siapa? Dia kata, daripada keputusan langit ataupun daripada orang di bumi. Dia kata, di bumi lah keputusan langit. Dia kata, kalau macam tu pergilah, kerana keputusan langit mengatasi keputusan di bumi. Dia kata, pergi semua. Abdul Rahman bin Muljam telah serang di dalam solat subuh. Ni dalam cerita seterusnya memang berkenaan itulah. Dan satu hari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di atas seekor kuda, maka Ibni Muljam lalu di depan dia. Sayyidina Ali tanya, nama kau apa? Dan kau, nama ayah kau siapa? Maka dia sebut nama dia. Abdul Rahman dia tak bagi tahu nama ayah dia yang betul. Dia kata, Ali kata kau bohong. Tapi dia kemudian dia betulkan. Dia kata, dia betul. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dah, kata pembunuh aku ni macam inilah rupa dia. Dia seperti orang Yahudi. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, tengok, dia kata Ibni Muljam, dia kata aku nak bagi kepada dia, dia nak bunuh aku. Uridu, dia baca syair lah, uridu hiba'uhu wa yuridu qatli aziraka min khalilika min muradi. Dia kata, tengok, dia kata aku nak berikan kepada dia anugerah, maksudnya pemberian, dia pula nak bunuh aku. Dia kata, pergilah kamu tanya kepada kawan-kawan kamu, kan apa alasan kamu untuk bunuh saya. Dia masa tu dia dah salah faham. Abdul Rahman bin Muljam ni dia orang Islam, dia salah faham kan. Sebab tu kata kita jangan guna akal kita. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa dallahu Allahu ala ilm. Orang yang berilmu pun kalau dia mula jadikan akal dia tu Tuhan dia, maksudnya dia kata aku ada akal untuk berfikir, sedangkan akal manusia ni naqis, iaitu tidak sempurna. Pengetahuan Allah yang sempurna, kalau dia tak boleh surrender pemikiran dia depan perintah Allah, maka dia akan gagal. Jadi Abdul Rahman bin Muljam ni pun dia buat keputusan mengikut akal dia. Mereka buat mesyuarat pun di depan Kaabah untuk bunuh Sayyidina Ali, Muawiyah dan Ammar bin As. Tapi Allah selamatkan dua. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ditikam. Sebab itu memang Allah nak syahidkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Out of topic sikit, tapi saya cuma ceritalah kan. Lepas tu membenarkan setiap firman Allah Subhanahu Wa Taala kan. Orang kata, baiklah itu dah Allah dah takdirkan, jadi apa salah dia? Tuan-tuan, takdir tu ya, tapi kenapa kalau kita jadi suatu asbab kepada keburukan itu, bukankah itu tanda kebinasan untuk kita? Sebab tu minta daripada Allah, ya Allah jadikanlah saya asbab kebaikan, janganlah sesekali saya menjadi asbab keburukan. Kita pergi tumbuk orang, kita kata itu dah takdir Allah. Kenapa kita tak jadi seorang yang membawa kebaikan kepada dia, bawa hadiah? Kenapa kita membawa keburukan untuk orang? Kenapa kita jadi asbab keburukan tu? Ya Allah, janganlah jadikan saya asbab keburukan untuk orang sesiapa pun. Sebab apa? Asbab keburukan untuk dia tak ada apa, tapi kebinasan untuk saya kan. Jadi itu memang takdir Allah. Jangan kita jadi asbab tu. Jangan kita jadi asbab. Minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya janganlah saya menjadi asbab kebinasaan sesiapa, menjadi asbab menyusahkan. Orang kata itu Allah dah takdirkan, biarlah kan, Allah dah takdirkan, maka tapi malanglah orang yang menjadi asbab kebinasaan orang lain. Malanglah orang itu yang kita risau. Kenapa kamu? Sebab tu Ali radhiyallahu anhu kata aku nak bagi kepada dia, aku nak bagi hadiah kepada dia, dia nak bunuh aku. Kata, pergilah engkau balik ke Murad, iaitu ke Yaman, pergilah tanya orang-orang kau kan, apa alasan yang kau ada kan. Kata, uridu hiba'ahu wa yuridu qatli aziraka min khalilika min muradi. Kita pergilah balik ke Murad, tanyalah kawan-kawan kamu apa alasan yang kamu ada. Sayyidina Ali tak nak dia menjadi asbab, walaupun Sayyidina Ali tahu Allahu Akbar. Ini para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in punya semangat, yang mereka kadang mereka belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena banyak surrender, iaitulah Islam, iaitu kita menyerahkan akal kita depan perintah Allah. Kita tundukkan nafsu kita depan perintah Allah, depan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situlah kejayaan untuk kita. Kalau kita tak boleh buat benda tu, tak ada kejayaan. Akhir sekali berkenaan dengan yakin Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkenaan dengan kematian dia. Satu hari dia kata Ammar radhiyallahu anhu pun jatuh sakit.
Jadi ibu dia dah yang membela, dia dah mula takut. Umi Ammar, dia dah mula takut, tapi dia kata saya tak akan mati dalam sakit ni, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata aku tak akan mati kecuali bila berlaku pertempuran antara dua jemaah Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam refer kepada peperangan Siffin yang akan berlaku di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Muawiyah radhiyallahu anhu. Perkara itu berlaku dan itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kata makanan terakhir, anna akhir zadika minad dunya dayahum minal laban, iaitu minuman daripada susu. Wa maji'uhu ila Ali yawma Siffin kan hina qala yuqatilu fala yuqtal wa yaqulu Amirul Mukminin yaum kadza wa kadza. Maka pada hari Siffin pun dia kata kepada Amirul Mukminin, kata inilah hari-hari yang aku nampak sebab dah berlaku perselisihan, peperangan antara orang Islam berulang kali, dia kata. Kemudian ada orang berikan dia susu, bila dah minum susu dia kata kepada Sayyidina Ali, dia kata inilah minuman terakhir aku, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sebut. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat mereka berkumpul untuk membina Masjid Nabawi, ketika itu mereka bawa batu kan, dan mereka mengungkap syair-syair, dan mereka ialah dengan untuk semangat kan. Nabi pun baca Allahumma la aisha illa aishal akhirah, Allahumma ighfir lil ansari wal muhajirah. Nabi baca, ya Allah, tidak ada kehidupan tapi kehidupan akhirat, ya Allah ampunilah ansar dan muhajir. Maka ketika itu ada orang, mereka mula kata kepada Sayyidina Osman, kata ada juga orang angkat batu macam ni, baju pun tak kotor. Sayyidina Osman orang kaya, dipakai pakaian yang baru. Maka bila Ammar cakap perkara tersebut, Osman ambil seketul batu baling kepada Ammar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila lihat tu, Nabi pergi daripada situ. Jadi mereka sangka Nabi sallallahu alaihi wasallam terasa dengan apa yang berlaku. Maka mereka kata kepada Ammar, salah engkau lah, dia kata kau cakap tu yang menyebabkan Osman baling tu batu, sedangkan mereka melawak saja antara mereka. Maka bila sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ammar kata, tengok ya Rasulullah, dia orang nak bunuh saya baling batu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tak, wailaka ya Ammar, kata malangnya engkau wahai Ammar. Dia kata sebab apa? Bukan, dia kata engkau tak akan mati. Dia kata taqtuluka fi'atul baghiyah, yang bila berlaku, dia kata kumpulan baghi, pemberontak yang akan bunuh kamu nanti. Golongan pemberontak ni akan bunuh kamu nanti. Jadi refer kepada itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada dia. Maka dia kata tak, masa dia sakit pun dia kata tak, mana mungkin, dia kata sebab Nabi dah kata dah, taqtuluka Ammaran al-fi'atul baghiyah. Dia kata fa inni sami'tu Rasulullah. Ketika itulah, dan ada pelbagai situasi yang Nabi telah sebut perkara yang sama. Tuan-tuan, ini keyakinan mereka. Banyak lagi saya nak baca hari ini, tapi dah azan Isyak, kita nak solat Isyak. Banyak lagi betapa yakin mereka dengan setiap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau Nabi dah kata, kita tak yakin juga, kita kata mana tahu kan, apa boleh kan? Tapi tak, mereka punya yakin mereka dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, itu yang telah memberikan mereka kemenangan. Seorang yang jalan mengikut akal dia akan tewas. Kalau sahabat ikut akal dia, orang tak akan masukkan kaki-kaki kuda mereka dalam sungai Dajlah, tapi mereka masuk tu dan mereka baca ayat bila kuda tu goyang takut dengan air. Sahabat baca kata apa? Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Tak ada siapa pun yang bernyawa, tak ada apa pun yang bernyawa boleh mati kecuali pada masa yang ditetapkan oleh Allah, yang telah tertulis pun. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Tak boleh mati. Maka kuda tu pun berani masuk dalam sungai Dajlah. Kalau mereka ikut akal, kuda nak berenang bagaimana dalam sungai? Sungai bukan sungai kecil, Dajlah tu sungai besar tu. Dan dia nak menyeberangi sungai. Sungai ni harus dia laju. Tapi mereka yakin bahawa kematian tak akan datang, dan keputusan yang mereka buat itu betul. Jadi Allah bantu mereka. Semua bantuan tu mereka datang, mereka dapat hanya kerana iman mereka dengan Allah, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah bagi tahu dah mereka, kamu akan dapat kemenangan ke atas Rom, ke atas Parsi. Allah sendiri sebut dalam Al-Quran, Alif Lam Mim ghulibatir Rum. Kata mula Rom akan kalah, fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin, kan lillahil amru min qabl wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun bi nasrillah yansuru man yasha. Kan kata Parsi akan tewas, Allah akan bantu. Wa'adallah, ini janji Allah Subhanahu wa taala. La yukhlifallahu wa'adahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kepada Suraqah, kan, Nabi dah kata kamu akan pakai gelang Raja Parsi.
Maka mereka yakin, kata mereka, pasti akan dapat kemenangan ke atas Madain tu, mana boleh mereka mati. Sa'ad bin Abi Waqqas yang pimpin jemaah tu, sahabat Muhajirin. Jadi Allah berikan kemenangan kepada mereka atas keyakinan itu. InsyaAllah setakat ini saja. Hari ini kita akan baca lagi bila ada masa, insyaAllah. Subhanallah bihamdih, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Minta tuan-tuan kongsi, insyaAllah semoga Allah berikan pahala ganjaran kepada kita semua dan menjadikan asbab hidayat untuk kita belajar kehidupan para sahabat Rasulullah yang Nabi kata mereka ini seperti bintang-bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.